selaku Ketua UMNO bahagian Jerantut, merangkap Esko Kajian Negeri Pahang. Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani selaku penceramah kita yang juga merupakan Yang di-Pertua PAS kawasan Shah Alam. Yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Zuridan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Yang di-Pertua PAS kawasan Jerantut merangkap Adun Damak. Yang bahagia Datuk Zulkarmi selaku se-UMNO bahagian. Yang bahagia Datuk Siti Hajar, Ketua UMNO, Ketua Wanita UMNO bahagian Jerantut. Turut hadir malam ini yang bahagia Ketua Pemuda PAS, Ketua Pemuda UMNO Negeri Pahang. Selamat datang. Serta seluruh kepimpinan pemuda UMNO Jerantut, Saudara Faisal dan kepimimpinannya, Saudara Nokman Al-Mukarin, Ketua Pemuda PAS Jerantut, serta seluruh kepimpinan. Yang dihormati lagi dikasihi Ketua PAS Cawangan Kampung Batu Balai, Ketua UMNO Cawangan Batu Balai Tok 4 Rahman dan seluruh anak buahnya, serta seluruh hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tamunya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala kita dapat hadir berkumpul di pekarangan dataran ini khusus untuk sama-sama kita mendengar perkembangan politik, bagaimana keadaan tanah air kita dan sebagainya. Di samping itu kita dapat juga lebih mengenali pucuk pimpinan kedua-dua tokoh parti daripada PAS dan juga daripada UMNO, yang mana selama ini kita dekat tapi jauh. Tapi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala dekatkan kita, dan mudah-mudahan dengan himpunan kita ini mendapat berkat daripada Allah Ta'ala. Di kesempatan ini juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa penganjur yang betul-betul lumus. Saya kira dah 3 minggu mereka membuat persiapan. Yang terakhir hari itu mulanya pasang kemah ni hari Rabu, pagi Rabu, dan betul-betul lumus menyiapkan. Alhamdulillah, sekalung ucapan terima kasih kita sampaikan pada mereka. Mudah-mudahan yang menyumbang, yang betul-betul lumus menjayakan majlis pada malam ini diberkati Allah Ta'ala. Kita juga pada malam ini secara live, kita datang khas tim IT daripada PAS Negeri Pahang, iaitu TV Makmur, yang menyiarkan secara langsung ceramah ini ke seluruh tanah air. Dan bagi mereka yang tak berkesempatan datang ke sini, mereka bolehlah melihat kepada TV Makmur dalam handphone masing-masing, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan ucapan alu-aluan selaku tuan rumah kita pada malam ini, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Zuridan selaku Adun bagi kawasan Damak, yang juga merupakan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, yang saya dapat maklum dia baru balik daripada Pekan. Maknanya banyaklah modal tu. Jadi majlis dengan segala hormatnya, silakan Yang Berhormat Ustaz Zuridan bin Haji Muhammad Daud untuk menyampaikan ucapan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yohanes bin Ahmad selaku pengurusi majlis pada malam ini, merangkap Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang
dan Yang di-Pertua PAS kawasan Jerantut. Seterusnya yang saya muliakan Tuan Guru yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang saya alu-alukan datang ke Jerantut dan khususnya di Dondama ini, Al-Fadhil Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Selamat datang Datuk. Pertama kali datang ke Jerantut. Alhamdulillah. Seterusnya yang saya muliakan Datuk Tuan Haji yang berhormat Datuk Tuan Haji Nazri Ngah, selaku Ketua Bahagian UMNO Jerantut, merangkap Adun Pulau Tawa dan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Tidak lupa juga saya alu-alukan kepada orang Batu Balai ni, Al-Fadhil Ustaz Dasuki Abdurrani, yang merupakan Yang Pertua PAS kawasan Shah Alam, dan seluruh kepimpinan UMNO, pemuda, wanita, negeri, bahagian, dan juga seluruh kepimpinan PAS, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda. Tidak lupa juga kepada urustia program pada hari ini, PAS Cawangan Batu Balai dan UMNO Cawangan Batu Balai, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, di bumi Damak ini dan di kampung Batu Balai ini, yang menyaksikan pertama kalinya ceramah perpaduan ummah yang begitu ramai hadir pada malam ini. Dan insya-Allah kita ingin memberikan isyarat pada malam ini kepada Pakatan Harapan, bersiap sedialah, insya-Allah kita akan menggantikan Pakatan Harapan selepas daripada PRU ke-15, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya tidak mahu berucap panjang, kerana baru balik daripada pekan, dan di pekan selama 2 hari kita mengadakan program perpaduan ummah, yang mana alhamdulillah boleh kata saban hari kita mengadakan program-program ini bagi menyatukan kita umat Islam, dan insya-Allah dengan kesatuan inilah akan membuktikan kekuatan, dan insya-Allah Allah Taala akan kurniakan kemenangan kepada kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pimpinan PAS, pimpinan UMNO pusat yang hadir pada malam ini, dan tidak lupa juga kepada semua urustia, kepada pelajar-pelajar tahfiz di sebelah kanan saya ini, kepada JKKK, kepada seluruh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja ucapan saya. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Zuridan di atas ucapan alu-aluan beliau tadi. Kuning merah warna serasi, hijau biru tetap idaman. Itulah dia Haji Nazri, senyum selalu cantik menawan. Majlis dengan saya hormatnya silakan Datuk Haji Nazri Ngah untuk menyampaikan ucapan. Takbir. Tapi hari ni pakai baju putih, tak pakai baju biru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, merangkap ahli Parlimen Kuban Krian, Kelantan. Yang bahagia Datuk Dr. Hasrah Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki Rani, Yang di-Pertua PAS Shah Alam. Ustaz Dasuki ni saya kenal dalam YouTube.
Saya buka YouTube kat surau saya, banyak ceramah-ceramah agama dia. Lepas tu ada sahabat saya di surau jemaah tu, nikah dengan orang Batu Balai, dia kenal Ustaz Dasuki. Itulah permulaan saya kenal Ustaz Dasuki. Dan banyak doa-doa dia, saya saling untuk saya amal. Terima kasih Ustaz. Yang bahagia Ustaz Yohanis, yang Ketua PAS Kawasan Jerantuk, berangkat Timbalan Suruhanjaya PAS Negeri Pahang. Yang bahagia Datuk Siti Hajar dan barisannya Tuan Kuasa. Yang bahagia Ustaz Nokman, Ketua Muda PAS Jerantuk dan Jawatan Kuasa. Yang bahagia Encik Faiza Jamlos, Ketua Muda UMNO Bahagian Jerantuk dan Jawatan Kuasa. Oh, tak lupa saya Ketua Muda Cik Faris, Ketua Muda UMNO Negeri Pahang. Ustazah, tuan guru, para ahli ulama, datuk-datuk dan dating-dating yang saya sangat-sangat hormati, para hadiri wa muslimi wa muslimat wa mu'mini wa mu'minat. Inilah kali pertamanya saya berada di satu pentas. Datuk, kali pertamanya saya berada di satu pentas pakai baju berwarna putih. Hari ini tidak ada biru, tidak ada hijau, kerana lambang perpaduan kita adalah berwarna putih. Saya tak nak bercakap panjang kerana 3 barisan panel kita dan handal-handal belaka. Cuma saya nak menyeru kepada ahli UMNO di Jerantuk dan juga ahli PAS supaya kita hendaklah bersatu padu, mengekalkan mufakat nasional, fokus kepada pilihan raya, jaga kepentingan agama, bangsa dan negara, dan Putrajaya milik kita akan datang, insya-Allah. Sebelum saya duduk saya nak merakamkan ribuan terima kasih, terutama Ketua Pemuda PAS dan Ketua Pemuda UMNO, Ketua UMNO Cawangan Batu Balai dan juga Cawangan PAS Batu Balai kerana menjayakan program kita pada malam ini. Inilah kali pertamanya saya berada. Bermula saya menjadi wakil rakyat 9 bulan 5 tak salah tak? 9 bulan 5 2018 dan 15 bulan 5 2018 saya menjadi Esko Kajian Negeri Pahang. Saya dah menjalankan kerja-kerja penyertaan ummah terutama di kawasan Pulau Tawar, di mana pembahagian tanah, saham pekra, apa jua yang berada di kawasan Pulau Tawar, terutama di Jerantuk, saya bagi-bagi kepada orang Melayu, tak kira UMNO dan tak kira PAS. Dan baru-baru ini saya pun ditugaskan untuk mengingatkan semua JKKR yang ditubus oleh kerajaan negeri supaya mengambil juga jawatan kuasanya di kalangan ahli-ahli PAS. Kalau kita bersatu di segi politik, maka kita kena bersatu dalam JKK, peringkat bawah. Jadi 2 perkara itu kami insya-Allah Timbalan Presiden PAS kita akan laksanakan di Negeri Pahang, insya-Allah. Itu saja sarana saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk Haji Nazri di atas ucapan dan juga amanat yang beliau berikan tadi. Dan insya-Allah saya kira ini permulaan yang baik. Selepas ini kita akan roadshow lah, kita akan pergi pula ke dun-dun yang lain. Dan saya kira dun Pulau Tawar kita belum mula lagi. Syamah, boleh Tok? Boleh. InsyaAllah. Baik, seterusnya majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki untuk menyampaikan ceramah. Silakan, takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidupnya, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang-orang yang merasakan kerugian dalam hidupnya. Yang dihormati Ustaz Yohanis laku pengerusi dan juga yang dipertua PAS kawasan Jerantuk ini. Yang dihormati Kekanda Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang merupakan Ahli Parlimen Kubang Krian dan juga Timbalan Presiden PAS. Yang dihormati yang berbahagia tetamu kita Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Dasuki yang merupakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Selamat datang Datuk ke Kampung Batu Balai ini. Yang dihormati yang berhormat Ustaz Zuridan bin Daud laku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, dan juga yang berhormat Adun kawasan Damak ini. Yang dihormati yang berhormat Datuk Haji Nazri Bengah selaku Ketua UMNO bahagian Jerantuk dan juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Kepimpinan PAS di semua peringkat, kepimpinan UMNO di semua peringkat, pimpinan-pimpinan para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat yang tercipta dalam sejarah penduduk Kampung Batu Balai ini, terutama dalam kawasan Jerantuk ini. Semenjak daripada kampung ini dibina dan dibuka, tak pernah lagi orang PAS dan orang UMNO datang berkumpul sebegini. Kira-kira malam ini merupakan malam-malam yang kita harap supaya bercahaya kubur-kubur arwah-arwah ayah kita dan ibu kita. Setelah mana lama di kalangan kita dalam keadaan yang kita tak tegur siapa ataupun bermasam muka sebelum daripada ini. Boleh jadi kita berjumpa tapi dalam hati masing-masing sebut, tunggu engkau, dia panggil. Tapi alhamdulillah hasil daripada pilihan raya PRU yang ke-14 baru-baru ni, pimpinan di peringkat atasan kita telah melihat bagaimana pentingnya untuk kita kembali dalam keadaan satu kesatuan, berada di kalangan orang Islam. Dan dalam keadaan yang sebegini kita faham bahawa kenapa perlu kita dalam keadaan satu muafakat di kalangan kita. Tuan-tuan pun tahu bahawa kita ni memikul satu tanggungjawab di belakang kita. Tak ada seorang pun yang terlepas tanggungjawab ini. Tanggungjawab ini dipanggil tanggungjawab Islam. Semua di kalangan kita yang beragama Islam, kita sedang memikul Islam. Allah sebut dalam Quran,
Waktu mana Allah mula bentangkan Islam ini pada langit, Allah bentangkan Islam ini pada bumi, bentangkan Islam ini pada bukit bukau, semua tak sanggup nak pikul. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua tak sanggup nak pikul Islam ini. Wa hamalahal insan. Tapi yang sanggup pikul Islam ni ialah manusia saja. Innahu kana zaluman jahula. Tapi Allah hujungkan ayat tu. Allah sebut manusia ni ada dua perangai dalam hidup mereka. Zaluman, suka buat zalim dalam hidup mereka, dan biarkan dalam hidup mereka dalam keadaan kejahilan. Dua sikap ini Allah ajar supaya kitanya sentiasa dalam keadaan buang perangai ini. Zaluman, buat zalim. Jangan biarkan diri kita buat zalim. Demikian juga jangan biarkan kita dalam keadaan kejahilan. Macam mana Allah nak suruh kita ni dalam keadaan yang jangan kita dalam keadaan kegelapan dan juga dalam keadaan kejahilan? Allah hantar pada kita Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bila dia dihantar di atas muka bumi ini, Nabi ajar dalam hidup kita, kamu jangan fikir hidup ni untuk dunia saja, jangan. Tetapi kamu kena fikir hidup ini bukan sekadar di dunia. Tetapi hidup kita ni lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam barzah. Nabi Muhammad ajar pada kita. Nabi Muhammad ajar pada kita lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di padang mahsyar. Lepas pada kita hidup di padang mahsyar, kita kena hidup lagi, bergerak lagi sampai kepada syurga ataupun dihumban ke dalam neraka Allah. Perjalanan kita nak pergi ke sana ni, perjalanan nak pergi kepada padang mahsyar, nak pergi ke barzah, nak pergi ke padang mahsyar sampai kepada yang disebut dengan syurga Allah, tak ada jalan kecuali satu jalan saja. Jalan yang diajar melalui Islam. Islam ajar hidup ini, bila kamu hidup di dunia, kamu tak boleh hidup dengan keadaan cara kamu, tak boleh. Tapi kamu kena hidup dengan cara Islam. Kalau kamu cari selain daripada Islam, Allah tak terima. Allah sebut terus, wa man yabtaghiral islami dinan. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup mereka, falan yuqbala min. Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Banyak ayat-ayat Quran Allah suruh kita hidup dengan Islam. Hidup tak boleh hidup dengan cara kita. Tak boleh. Hidup dengan cara Islam. Kamu nak hidup, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kemuncak perjalanan hidup Rasulullah, lalu diajar dan disebut pada Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan pada kamu agama untuk kamu. Dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan segala nikmat-nikmat aku. Lalu hujung tu Allah sebut, wa raditu lakumul islam dina. Dan aku redalah dalam hidup kamu hanya Islam sebagai satu cara hidup dalam hidup kamu. Daripada sinilah para hadirin sekalian, PAS dan juga UMNO, dan kita sebut dahulu kita sentiasa bertembung. PAS ini sentiasa sebut tentang hidup kita dengan Islam. Kita tak boleh hidup dengan selain daripada Islam. Kita sebut dan kita sebut. Daripada situ sentiasa ada pandangan yang berbeza di kalangan kita, yang menyebabkan akhirnya bila berlakunya pilihan raya baru-baru ni, kita dapati bahawa dua-dua kalah. PAS pun kalah, UMNO pun kalah. Bila PAS dan UMNO mula kalah, di waktu ini kita nampak yang naik ialah PH. Berkelahi di antara PAS dan juga UMNO. Yang untung orang yang bukan Islam yang untung. Yang kita kena nampak di sudut yang demikian. Yang untung orang yang pahaman tidak lagi pahaman akhirat Allah. Tapi pahaman dalam hidup mereka ialah pahaman untuk nak hidup sekadar di dunia saja. Hidup untuk sekadar di dunia ni tak lebih tak kurang sebagaimana komunis yang ingin hidup.
Sebagaimana yang disebut dengan sekularis yang ingin hidup. Mereka fikir hanya untuk dunia saja. Tetapi kita diajar supaya fikir, jangan hidup untuk dunia. Jangan. Untuk apa kita hidup di dunia? Rumah kita besar, kereta kita mewah, segala jawatan kita ada. Bila masuk kubur, masuk neraka terus kita. Manfaat apa kita hidup demikian? Hidup kita ni biar kita nampak. Macam mana kita nak suruh dapat? Bila kita hidup di dunia, kita senang. Masuk dalam kubur pun kita senang. Bangun di padang mahsyar nanti pun kita senang. Sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain, kita kena kembali pada Islam. Hidup kita kena dengan Islam. Selain daripada Islam, tak boleh nak tolong dalam hidup kita. Masuk dalam kubur sekularis tak boleh tolong kita. Masuk dalam kubur nasionalis tak boleh tolong kita. Masuk dalam kubur segala izam manusia semua tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong hanyalah Islam. Islam je boleh tolong. Bila kita hidup dalam hidup ini, tak ada benda yang boleh menyelamatkan dalam hidup kita kecuali Islam. Yang boleh selamatkan dalam hidup kita. Bila Rabi' bin Amir sampai satu tempat, Rostam kerajaan Rom ini tanya pada Rabi' bin Amir, Man ba'athak, siapa yang hantar kamu wahai Rabi' bin Amir? Datang ke negara kami, buka negara kami. Perintah negara kami. Tujuan apa kamu datang? Kamu buka negara kami ni untuk apa? Rabi' bin Amir jawab, Allahu qad ibta'atsana. Allah telah hantarkan kami. Tujuan apa kami datang? Datang ke tempat ini. Linukhrija sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Tujuannya untuk mengeluarkan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah. Ini tugas yang utama. Tujuan kita bukan kita nak suruh orang hidup ni, tujuan untuk hidup sembah sesama makhluk, tidak. Tetapi tujuan hidup, nak suruh rasa hidup ini ada Tuhan yang telah menjadikan kita dan menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Dia. Allahu qad ibta'atsana linukhrija sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kembali kepada Allah yang satu. Nak ajar hidup ini kena jadi hamba pada Allah. Wa min jaulil adyan ila adlil Islam. Daripada kesesatan dalam kehidupan manusia dengan agama yang berbeza-beza kepada keadilan Islam. Hidup ni keadilan hanyalah dengan Islam, bukan keadilan dengan PKR, tidak. Keadilan hidup ini dengan Islam. Wa min jaulil adyan ila adlil Islam. Wa min dhiqid dunya ila was'atil akhirah. Daripada sempitnya dunia ni kepada keluasan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam sinilah saya nak ucap. Saya tak bercadang nak ceramah panjang pada malam ni. Saya oleh kerana saya asal lahir di sini dan saya kampung di sini, malam ni diminta sangat untuk pulang walaupun saya dah tinggal dekat Shah Alam. Walaupun bagaimana sekalipun malam ni kita nak dengar daripada dua orang pimpinan yang besar pada malam ini. Pada diri kitanya, saya nak sebutnya bahawa dalam hidup kita ini, yang paling utama dalam hidup kita, kita hidup kembali pada Islam. Jangan kita cari selain daripada Islam. Hidup ni bukan sekadar nak suruh menang dalam pilihan raya, tidak. Tapi yang besar lagi hidup ini, ialah kita menang waktu mana kita melalui sakarat nanti. Waktu mana kita dekat dengan sakarat, tak mudah nak mengucap di kalangan kita. Ramai di kalangan kita yang gagal waktu mana nak mengucap. Kenapa gagal? Kerana memilih cara hidup selain daripada Islam. Bila kita hidup cara hidup selain daripada Islam, kita akan gagal. Gagal waktu mana nak mengucap, gagal. Masuk dalam kubur nanti pun gagal. Kemudian bangun di akhirat nanti pun gagal. Punca apa? Bila kita tolak Islam dalam hidup kita. Penduduk Batu Alai, penduduk Jerantut, mulai daripada peristiwa yang berlaku sebelum daripada ni, jadikan pengajaran pada kita. Jadikan perjalanan kita yang akan datang nanti, kehidupan kita yang akan datang nanti, kita kena kembali pada Islam dalam hidup kita sepenuhnya. Jangan hidup kita ni ambil Islam separuh, tinggal Islam separuh yang lain. Kita bukan nak sekadar menang dalam pilihan raya saja, tidak.
Tapi percayalah, menang kita, biar kita boleh bersama dengan timbalan presiden kita boleh bersama dengan ketua bahagian kita boleh bersama dengan pimpinan-pimpinan kita, bangun di akhirat nanti sekali berjalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada seorang pun yang tertinggal di kawasan jantung ini untuk masuk syurga Allah. Biar semua di kalangan kita, bila meninggal dunia, kita bersama dengan pimpinan ini. Pimpinan ini yang akan bawa kita. Baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang bagaimana pemimpin yang berlepas diri di akhirat Allah nanti. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Hari di waktu mana pemimpin berlepas diri dengan orang yang dipimpin, waktu mana berada di padang mahsyar, bila tengok saja azab-azab yang banyak di hadapan tersebut. Wa qala alladhina taba'u, lalu rakyat-rakyat masing-masing ni sebut yang mengikut ni akan kata apa dia? Lau anna lana karrah, kalau kami boleh pulang semula kami ke dunia, natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, nescaya kami akan berlepas diri daripada kami, nescaya kami tak akan pangkah kamu sebagaimana kamu telah melepaskan diri pada hari ini pada kami. Sebab itulah kita berlawan. Kenapa kita lawan dengan PH para haniskan? Kenapa kita lawan dengan mereka? Bukan kerana yang lain, tapi kerana agama Islam yang menjadi asas. Mereka menghina Islam, mereka caci, mereka biarkan Islam dalam keadaan penghinaan. Yang terbaru tengok bagaimana yang berlaku di kalangan kita. LGBT pun dia bagi sokongan. Pondan pun boleh hidup senang renang. Nak sebutnya bagaimana mereka dalam keadaan sampai hari ini menjadi kesukaran dalam hidup kita. Di Selangor kita boleh rasa sangat bagaimana keadaan yang berlaku di Selangor. Tetapi di negeri-negeri lain yang diperintah ini sendiri, kita boleh dapati bagaimana mereka menghina dan mencabuli agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bible diedar begitu saja di kalangan mereka. Bible dalam tulisan Melayu. Kemudian mereka hina Islam dengan berbagai-bagai cara di kalangan kita. Yang menyebabkan kita kata tak ada cara kecuali dengan kita kembali kepada Islam, dan kesatuan di kalangan orang Islam ini akan mengembalikan balik maruah di kalangan kita. Dan mudah-mudahan tak sampai 5 tahun, jangkaan-jangkaan yang terakhir kita nampak ni, bagaimana bulan 5, bulan 6 ni tak kena gaya, terbubar parlimen, tak kena gaya bulan 3 ni lagi, yang menyebabkan kita harap supaya dengan keadaan-keadaan ini, doa-doa kita didengari di sisi Allah, dan kegemilangan umat Islam kembali balik dan diberi kekuatan pada orang Islam ini sendiri. Saya ingin mengucapkan tahniah pada PAS dan juga UMNO cawangan yang sekecil ini tapi mampu untuk menjadikan titik sejarah pada malam yang baik ini. InsyaAllah malam yang baik ini akan menjadi sejarah kepada penyatuan di kalangan hati-hati kita, sebagaimana yang diajar oleh Al-Quran Karim pada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kamu semua kepada tali Allah, jangan kamu pecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat balik nikmat yang Allah telah jadikan pada kamu. Satu ketika dahulu, iz kuntum a'da'a, kamu berpecah belah sesama kamu, fa'allafa baina qulubikum, hari ini Allah telah satukan hati, dan Allah tarik hati-hati sesama kita jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu kita jadi adik-beradik di antara satu sama lain pada malam yang baik ini. Alhamdulillah, moga-moga sejarah ini berkekalan sampai dunia kiamat dah, insyaAllah. Mudah-mudahan orang PAS dan orang UMNO tidak ada lagi perbalahan yang lama dan panjang sesama kita, tetapi jadikan adik-beradik di kalangan kita. Saya harap dengan keadaan yang kita mulakan rintis pada malam yang baik ini, kemudian disusuli di tempat-tempat yang lain pula, digerakkan kerja-kerja yang baik, insya-Allah kita akan diberi kemenangan oleh Allah bila kita benar-benar tolong agama Allah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan pendirian dalam hidup kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan penduduk Batu Balai ini, penduduk Jerantuk ini, semua disatukan hati-hati di kalangan kita, menjadi kekuatan di kalangan umat Islam, dan dijauhkan permusuhan sesama kita.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd. Terima kasih pada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Tuan-tuan kalau ada Facebook, ayahanda-ayahanda ni boleh like page Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki saya. Ahmad Dasuki Abdul Rani, bukan ayah. Page Ustaz ni saya tengok dah 1.3 juta. 1.3 juta. Jadi tuan-tuan boleh like page tu, dan di situ saya tengok ada banyak tazkirah dan majlis ilmu yang Ustaz sampaikan, dan boleh kita ambil maklumat daripada situ insya-Allah. Dan beliau juga merupakan pengasas kompleks Darul Tibun Nabawi, Maktafiz Nabawi di depan sana, depan sikit masuk kiri. Jadi kalau tuan-tuan ada masa boleh ziarah. Saya masuk kemarin tengok dalam pembinaan Ustaz nak buat satu bangunan lagi di tepi sungai, chalet katanya. Sambil-sambil tengok sungai minum teh, betul lah. Jadi bolehlah tuan-tuan ziarah, dan kalau nak bagi sumbangan pun bolehlah sampai kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pencamah jemputan kita, Al-Fadhil yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi. Saya semalam tengok page Datuk. Datuk ada post satu video iaitu berkenaan dengan moyang beliau, iaitu Datuk Tok Selehor. Tok Selehor, suluk Tok Selehor. Dan Datuk video tu menunjukkan bagaimana suluk bilik itu tempat almarhum Tuan Guru moyang beliau, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Osman. Ya, moyang kepada Al-Fadhil Datuk bersuluk di situ 40 hari dan sebagainya. Dia ada pula bawah tu tuan-tuan, saiz kubur senang elok. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke sana boleh try lah. Jadi itu satu perkara yang baik saya tengok dalam page Datuk. Itu satu perkara yang boleh kita ambil tuan-tuan, maknanya para alim ulama kita ini yang menggariskan. Dulu mereka berjuang atas nama Islam. Mereka sama-sama bangun. Tok Guru kita, Tok Selehor tadi, Tok Kenali dan sebagainya, Tok Guru yang lain bangun menentang penjajah ketika itu. Maka hari ini tuan-tuan kita sama-sama duduk dalam satu muafakat nasional. Saya tertarik dengan apa yang dibuat oleh PAS Cawangan JK12 dan PAS UMNO Cawangan JK12 baru ni. Dia buat Haiti tuan-tuan. Dia buat Haiti, saya yang pergi rasmi dan Datuk Ridwan Mansur menggantikan Datuk Haji Nazri. Akhirnya Datuk Zulkarmi sebut kita penutup majlis ini kita buat simbolik. Saya kata apa pula dia nak buat ni? Simbolik penyatuan ummah di Jengka 12. Rupa-rupanya dia panggil ketua UMNO Cawangan bekasnya dengan ketua PAS Cawangan peluk kat situ. Berpeluklah mereka tuan-tuan. Yang menariknya ketua PAS Cawangan dan ketua UMNO Cawangan ni rumah sebelah aja. Rumah sebelah aja hari jumpa. Tapi walaupun dekat seperti Datuk Ustaz sebut tadi, tapi hati kita jauh. Hati kita jauh selama ini. Maka hari ini alhamdulillah Allah Taala rapatkan hati kita, dan insya-Allah kita akan kukuhkan muafakat ini dengan kita memberi sepenuh kepercayaan kepada pucuk pimpinan kita insya-Allah. Baik, saya kira Datuk Ashraf datang tengah hari tadi pergi ke Gintong. Saru pasal bawa pergi Gintong, bawa pergi main bola tadi. Main bola macam-macam. Jadi kuliah maghrib di Masjid Kapokoi dah penuh aktiviti. Tapi tengok Datuk muka masih senyum lagi. Alhamdulillah, maknanya kita beri dia 1 jam boleh. Sebab ramai nak dengar cerita tentang Abu Haji ni. Yang bahagia Datuk ni bekas timbalan menteri, Jabatan Perdana Menteri dulu. Kalau hari ni dikata Menteri Agama lah. Jadi saya kira kita beri masa yang panjang kepada yang bahagia Datuk untuk menerangkan isu-isu terkini, dan segala maklumat yang kita dapat nanti boleh kita sampaikan kepada mereka yang tak hadir. Majlis yang segala hormatnya persilakan. Sebelum tu Toyota Harrier BMY 134 minta alih. Kalau tak alih kita angkat. BMY 134 Toyota Harrier. Majlis dengan segala hormatnya persilakan yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ceramahnya.
Dengan segala hormat silakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Al-Fadil Tuan Guru Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, merangkap ahli parlimen Kubaikiyah, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Dusuki Abdul Rani selaku yang di-Pertua PAS Shah Alam. Saya bukan anak dia. Namanya sama dengan ayah saya, cuma ayah saya Dusuki Ahmad, dia Ahmad Dusuki. Ramai orang tanya, Ustaz, tak tahu dia nampak anak muda berdenta ke, tak tahu. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Haji Nazringah selaku Ketua UMNO Bahagian Jerantut, merangkap Exco Kerajaan Negeri Pahang, Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang, seluruh barisan kepimpinan UMNO dan juga PAS bahagian dan juga kawasan Jerantut, yang berbahagia Ustaz Yohanis Ahmad yang di-Pertua PAS kawasan Jerantut, Ketua Pemuda Negeri Pahang Saudara Farid, Ketua Pemuda yang mengaturkan program saya yang cukup padat pada hari ini sampai esok. Dia tak bagi saya berehat apa. Ustaz Faisal Jamlus, Ketua Pemuda Jerantut, dan Ketua Pemuda PAS Saudara Nu'man, yang sama-sama kami main bola tadi, tapi demi muafakat nasional, Pemuda UMNO bagi kemenangan kepada Pemuda PAS petang tadi. Ketua Wanita Negeri Pahang, kekanda saya Datuk Siti Hajar Abdul Mubin, seterusnya seluruh barisan kepimpinan UMNO, PAS, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terimalah salam ta'zim daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu penggal. Salam satu. Ini doa. Satu penggal kita jadi pembangkang, satu penggal jugalah Kerajaan Pakatan Harapan ini jadi kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya begitu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kali pertama saya sampai ke Kampung Batu Balai ini. Walaupun dah lama saya teringin untuk sampai ke sini, sebab saya tahu di sini waris-waris orang Kelantan belaka duduk sini. Dan saya pun dimaklumkan oleh Datuk Tuan Ibrahim bahawa 6 orang adik-beradik arwah Tok Guru, Ustaz arwah Tok Guru ni Aziz adalah penghuni kampung ini juga. Dan sebab itulah tadi kalau saya tubik sepatah dua Kelantan tu tak ada masalah lah. Beres dah. Apa-apa pun saya bersyukur bukan apa. Kerana seperti mana kata Datuk Nazri tadi, tak pernah terlintas, terfikir saya akan berada di kampung ini yang merupakan kubu kuat Pah. Kalau orang Kelantan kata orang Pah paku 78 inci. Tak degih lah. Tetapi benarlah firman Allah SWT,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah ni tak jadikan sesuatu tu sia-sia. Ada hikmah yang besar di sebalik keputusan pilihan raya yang lepas. UMNO kalah, PAH pun tak menang. Dua-dua saja. Sebelum pilihan raya, kita dah mula mengorak langkah berbincang untuk kita memikirkan bagaimana cara untuk kita terus membela Islam dengan cara kita bermuafakat. Tetapi sebelum pilihan raya, UMNO pun ada ego, PAH pun boleh tahan sombong dia. UMNO kata, tak apa, kita bertanding 3 penjuru. Boleh menang 2/3. PAH pun, tak apa, kita bincang selepas pilihan raya. 3 penjuru, PAH boleh menang 40 kursi parlimen. Tapi, saja dua-dua. UMNO hilang kuasa, PAH pun tak boleh. Tak dapat menang sebanyak itu, hanya menang 18 kursi parlimen. Tapi, alhamdulillah, suatu pengajaran buat kita semua. Saya sebagai pemimpin pemuda UMNO, saya rasa kita tak perlu berterusan gundah gulana, rasa kecewa, rasa sedih. Sebab itu saya daripada awal lagi bila saya diamanahkan sebagai ketua pemuda, saya jajak habis, jelajah seluruh Malaysia. Jerantut ini pada hari ini merupakan parlimen ataupun bahagian yang ke-133. Kenapa? Kerana kita perlu bermuhasabah. Kita perlu bangkit kembali. Kita perlu bangkit kembali secara bersama. UMNO dengan PAH tak boleh dah berasingan. Kita kalah sekurang-kurangnya 30 kursi parlimen. Hanya kerana dua-dua bala. Kalau kita capur kursi UMNO dengan PAS di 30 parlimen ini, Pakatan Harapan, baik PBBM, baik PAN, baik PKR, jauh sekali DAP, tak mungkin boleh menang di 30 kursi parlimen sekurang-kurangnya. YB Mujahid jangan agah benar. Tak sagah lah. Berapa tak sagah? Sebab kalau capur ni UMNO dengan PAH, dia sepatutnya kalah 9,800 undi. Timbalan Menteri Fuziah Saleh di Kuantan, di Indra Mahkota, kalau capur undi UMNO dengan PAS, tak kurang daripada 5,000 majoriti. Tapi tak apa, semua benda ada hikmah. Sebab itulah kita hari ini berhadapan dengan ujian Allah SWT. Saya selalu sebutkan di mana-mana, dalam ucapan dasar saya yang pertama pun saya sebut kepada pemuda, jangan lemah semangat. Allah SWT jadikan kemenangan dan kekalahan itu silih berganti. Ada hikmah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Kami sengeling, kami sengaja pergilirkan saatmu menang, saatmu kalah. Untuk apa? Untuk kamu berfikir. Allah juga sebut ayat sebelumnya, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu bergundah gulana, jangan kamu terus berduka cita. Sesungguhnya kamu adalah orang yang akan diangkat kembali martabatnya. Maknanya akan diberikan kemenangan. Tetapi ada syarat. Syarat dia kita kena kembali beriman. Kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kena kembali kepada Islam. Mungkin kita lupa dan alpa. UMNO bukannya sempurna. Betul, 60 tahun kita memerintah, banyak perkara yang kita tak boleh nafi. Kita bantu rakyat, kita jaga agama, bangsa kita, negara boleh berkembang maju. Tetapi kita juga ada kelemahan. Ada ketirisan. Ada masalah situ sini. Ada isu-isu korupsi. Itu sebahagian daripada fitrah manusiawi. Nabi kata,
kullu ibnu Adam khata wa khairu khata'in tawabun. Sesungguhnya anak-anak Adam ini, manusia ini terdedah untuk melakukan kesilapan. Tetapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan ini adalah mereka yang sentiasa bertaubat. Maknanya dia kena muhasabah. Bila dia berada di atas, bakpo kita kalah. Mungkin kerana sombong kita, mungkin kerana ego kita, mungkin kita alpa, kerana dikelilingi dengan kemewahan. Harta, tahta, wanita, 3 tak kan? Ujian kepada kita semua. UMNO pun diuji. Tak apa, bagi saya, kita kalah, alhamdulillah ada hikmah dia. Tetapi kita tidak boleh selamanya membiarkan kita ini terus berduka cita, berada di bawah. Kita perlu balik semula. Kita perlu kembali semula. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk rakyat. Apa? Sebab kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 2 tahun lebih ini, satu demi satu kerosakan dilakukan. Agama kita diperkotak-katikkan. Betul? Agama kita dihina. Tak pernah terfikir dalam kepala kita. Semuanya kita baca berita ni dalam TV je. Isu penghinaan kepada agama kita, isu penghinaan kepada Nabi kita berlaku di luar negara. Orang lukis kartun dan sebagainya. Tetapi berlaku juga di negara kita. Beraninya. Kenapa berani? Kerana kerajaan yang ada seolah-olah tidak menampakkan keseriusan untuk jaga agama. Zaman kerajaan PH inilah, walaupun ada orang kata, oh, kita ada Perdana Menteri yang berpengalaman. Betul lah, pengalaman. Tarah moyang saya dah tu, toknya tu 95 tahun, betul. Kita hormat dia. Tetapi kena ingat, Perdana Menteri ke-7 ni tak sama dengan Perdana Menteri ke-4. Waktu dia jadi Perdana Menteri ke-4, di belakang dia sebuah kerajaan yang kuat. Dominasinya Bumi Putera Melayu Islam. Menteri-menteri dia berpengalaman. Perdana Menteri ke-8, minta maaf, ke-7. Ke-8 belum tentu. Perdana Menteri ke-7 di belakang dia hari ini bukan lagi majoriti Melayu Bumi Putera Islam. Di belakang dia pokok di AP. Ya, daripada dulu sampai hari ini kita pun tahu konsisten pemimpin-pemimpin dia. Mulut ni keluar saja. Cara nak hina kita secara langsung, tidak langsung. Saya waktu duduk di Arafah tahun lepas, bila baca berita YP Wong Suki, ahli Parlimen Keluang, dia boleh kaitkan Jawi dengan pornografi. Lucu. Saya gerai, Tuhan saja yang tahu. Tapi tak, sebab duduk Arafah. Duduk Arafah ni tahan sikit lah. Saya balik saja daripada Arafah, saya telefon ke ketua pemuda saya telefon ke ketua pemuda PAH, kita buat demonstrasi depan pejabat dia. Saya sampai pukul 12 tengah malam, pagi tu saya terus pergi ke Keluang, kita buat demonstrasi depan pejabat dia. Kalau kamu tidak bersetuju dengan tulisan Jawi, jangan hina tulisan Jawi. Betul ke tak? Kenapa berani menghina sedemikian? Sebab dia rasa dia sudah berkuasa. Adik kakak jangan lupa, sampai hari ini arwah Adib masih belum dibela. Arwah Adib ini mati secara mana dia mati? Kalau ikut Tommy Thomas peringkat awal, dia tidak dibunuh. Tetapi corona, lepas kita desak supaya buat Suruhanjaya Diraja, dia tak boleh buat, dia buat satu inquest untuk menentukan punca kematian Adib. Dalam keadaan tengah inquest ni,
Mahkamah inkuas sedang bersidang nak menentukan punca kematian, panggil pakar-pakar. Boleh Tommy Thomas, pegawai negara, menghina mahkamah, buat kenyataan awal, mengatakan Adib mati bukan kerana dibunuh. Tetapi akhirnya Tuhan Maha Kuasa, hakim coroner mengatakan bahawa Adib confirm mati kerana dibunuh. Tapi kita kena ingat, dia dibunuhlah mana? Peristiwa itu menggambarkan betapa kroniknya Kerajaan Pakatan Harapan yang sebenarnya bermain dengan api perkauman dan agama. Bapa hamba kata gitu. Kita kena ingat balik peristiwa di Kuil Sri Mariaman, sivil. Pergaduhan pada malam pertama itu tak ada kaitan dengan agama maupun kaum. Ia hanyalah pertelingkahan antara dua pihak. Satu adalah orang-orang yang dibayar oleh pemaju. Geng-geng. Geng-geng apa? Samseng taik kucing. Pemaju balah dengan pemilik kuil. Pemilik kuil pula sebenarnya terpecah dua. Satu yang telah pun menerima pampasan, bayaran. Pemaju ni dah beli dah pun, bayar dah pun. Tapi pemilik kuil ni terbagi dua puak. Satu hok terima, lari. Tak tahu mana dah. Satu yang tak terima, dia keraking. Tak boleh keluar daripada kuil. Kekal dalam kuil. Dan pada malam itu berlaku perbalahan. Perbalahan pun sebab apa tu hamba kata Samseng taik kucing. Dia tengok pemilik kuil semua tu mari ramai-ramai, lari. Litai Phuket, terjun sungai, terjun Lombok. Habis kereta-kereta dia ni kena bakar. Okey, tak apa. Malam pertama. Pagi tu tak ada apa-apa. Polis pun tak kata apa. Tubik kenyataan yang tidak bertanggungjawab daripada Exco DAP, Gana Batirau. Keluar kenyataan di Facebook dia. Dia kata perbalahan malam tadi di kuil Sri Mariaman kerana orang Islam menyerang kuil. Adik kakak, kalau kita orang Islam pun dengar pemimpin kita, katakan Ustaz Ahmad Dusuki kata, adik kakak, orang Hindu mari serang masjid kita ni. Kita marah ke tak? Marah. Tak ada beberapa jam. Belum pun beberapa jam, menteri-menteri India Pakatan Harapan bergabung tenaga. Kita ingat ke? Dia buatlah perangai seperti mana zaman Barisan Nasional. Zaman Barisan Nasional, menteri-menteri walaupun pelbagai agama, pelbagai bangsa, bila berlaku sedikit sebanyak perselisihan faham antara kaum, antara agama, kitalah bertanggungjawab sebagai pemimpin untuk pereda. Betul? Tetapi buat kali pertama, menteri-menteri buat kenyataan bersama di parlimen. Menyalahkan polis, tak dapat bertindak dengan segera dan tak dapat mengawal keadaan di kuil. Pagi sebut kata orang Islam serang. Tengah hari bakar lagi. Polis tak mampu nak buat apa-apa. Sebab itu malam kedua, kata Tan Sri Muhyiddin, Menteri KDN, 10,000 orang-orang Hindu berlakulah rusuhan. Biasalah bila kumpul ramai-ramai ni dengan marahnya dibakar oleh pemimpin DAP, pemimpin PKR yang tidak bertanggungjawab, yang sepatutnya meredakan keadaan tetapi tambah lagi api. Akhirnya Adib dibunuh pada malam tersebut. Jangan lupa ini. Kerana sehingga malam ini arwah Adib belum mendapatkan keadilan. Punca apa? Yang patut kita salahkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab daripada pemimpin-pemimpin DAP, Pakatan Harapan. Sebab itu hamba kata, menteri-menteri yang ada dalam Pakatan Harapan hari ini, dia tak boleh dikawal oleh Perdana Menteri ke-7. Sebab tu tak sama PM ke-4 dengan PM ke-7. Itu
bab yang besar, bab agama. Tak termasuk menteri-menteri buat lawak bodoh ni. Nak naikkan harga minyak sawit, minumlah sesudu minyak sawit. Nak selesai isu tol, perkenalkan kereta terbang. Nak buat sesuatu, tak mikir panjang. Sebab apa? Balah dengan kaki tangan penjawat-penjawat awam. KSU berapa ramai kena tukar? Sebab apa? Sebab tidak ada kepercayaan. Kita dulu pun, kita tahu, penjawat awam ni profesional, mereka dilatih. Mereka tidak berparti. Sepatutnya, mereka patut bersyukur. Bila berlakunya peralihan kuasa daripada BN kepada Pakatan Harapan, negara kita sebenarnya tidak huru-hara. Tak ada apa orang demonstrasi. Tak ada orang guling-guling atas jalan. Tak nak Pakatan Harapan. Kita terima. Sepatutnya dia boleh teruskan mentadbir negara dengan kaki tangan penjawat-penjawat awam yang ramai, yang terlatih, yang mereka ini profesional, tetapi buat musuh. Tambah lagi, duk buat cerita seluruh, duk canang-canangkan, buat cerita, oh negara bakal bankrupt, ada hutang 1 trilion. Sebab apa? Nak tutup kelemahan, tak boleh nak menunaikan janji-janji bulan dan bintang yang ditabur. Janji, saya menang hari ini, minyak turun RM1.50. Turun ke tak? Turun ke dalam taki minyak. Kita buang GST, harga barang turun, kos sara hidup turun. Kita tukar kepada SST. Rupanya apa? Slow-slow tipu. Habis semua kena tipu. Orang muda percaya, oh kalau undi Pakatan Harapan, PTPTN tak apa, tak payah bayar. Mau kita cuba test sekali je. Cuba terateh. Lepas ni kalau tak boleh kita tukar pula. Mak, kita hutang 35,000 mak. 35,000. Pakatan Harapan kata kalau menang hutang hapus. Siapa agak tak percaya? Betul tak? Tak ada kerja, 1 juta pekerjaan akan ditawarkan. Sebab itulah akhirnya semua jadi hancing. Siapa pergi mana-mana, bila kata pihak saja hancing. Siapa ada pantun yang menjadi siulan hari ini di mana-mana, ceramah muafakat nasional. Hadis ini diriwayatkan oleh Naib Presiden PAS, Ustaz Idris Ahmad. Pantun ni popular, kena hafal ni pantun ni. Pantun ke apa? Kalau tuan ingin memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tidak mau dikencing, jangan undi Pakatan Harapan. Ni pantun wajib ni. Adik kakak, satu persatu aset-aset umat Islam hari ini terjual. GLC seperti Khazanah Nasional, permodalan nasional berhad, mula dikurangkan fungsi dia. Walhal ini institusi-institusi yang berkepentingan rakyat. Saya bagi contoh. Khazanah Nasional memiliki rangkaian syarikat-syarikat besar yang mempunyai kepentingan rakyat. Contohnya, kita memiliki IHH, syarikat kedua terbesar di dunia dalam sektor perubatan dan kesihatan. Memiliki hospital di seluruh dunia. Di Turki sampai 14 butir hospital. Di Singapura, tempat timbalan, bekas timbalan Perdana Menteri, Menteri KDN Tan Sri Muhyiddin mendapatkan rawatan kanser dia di Hospital Mount Elizabeth. Kalau tak silap saya nama dia. Itu semua dimiliki oleh Khazanah Nasional. Khazanah Nasional ini bukan milik individu, dia milik rakyat. Bapa kita beli syarikat-syarikat besar berkepentingan ini? Sebab hasrat kerajaan dulu, bila kita ada rangkaian hospital, lah ni kita mempunyai lambakan doktor-doktor kita, lambakan misi-misi kita. Mereka ini kita boleh pastikan keluar tubik pada universiti, kerja akan ada. Sebab kita ada rangkaian hospital di seluruh dunia. Tapi boleh ke demon ni jual. Jual pula pada harga 8.3 bilion. Dia jual nak beli semula bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Sehari 2 hari ni kita
kita dikejutkan pula dengan aset-aset milik umat Islam, tabung haji, terjual satu persatu. Saya dedahkan. Saya tak boleh nak oyak lah mana saya dapat. Saya sudah tentulah ada lagi orang-orang yang sebenarnya duduk dalam tabung haji ni merasakan bahawa kena buat sesuatu untuk menyelamatkan tabung haji. Adik kakak kena faham. Ini kita kena betulkan fahaman menteri yang jaga agama ni. Sebab dalam fahaman dia, tabung haji ni kena hanya jaga hal urusan jemaah haji. Dia kena tengok balik matlamat penubuhan tabung haji. Secara ringkasnya dia ada dua matlamat besar. Matlamat pertama, jaga urusan jemaah haji. Lah mana jaga kebajikan, termasuklah soal bagi kursus. Pastikan bila berada di Mekah nanti, esok-esok bila pergi haji, semuanya dari segi penginapannya, dari segi kesihatannya, dari segi semua serba-serbi terjaga. Termasuk juga membantu jemaah haji dalam memastikan keperluan istita'ah. Sehari dua hari ni popular istilah syarak ni. Apa dia istita'ah? Kemampuan untuk menunaikan haji adalah sebahagian daripada syarat wajib haji. Betul. Tak nafikan ini semua, tak ada khilaf, tak ada perbezaan pandangan. Tapi kita kena ingat, waktu tabung haji ditubuhkan, hasrat kerajaan pada waktu itu dua. Pertama, urus jemaah haji, penuhi keperluan istita'ah jemaah haji. Dengan cara yang kedua, kita kena jana ekonomi umat Islam melalui tabung haji. Lah mana jana? Kena terlibat dalam perniagaan, kena terlibat dalam pelaburan, kena bijak dalam melabur, berniaga, kerana ini duit tabung haji adalah duit pendeposit. Hari ini mewakili 9.4 juta pendeposit. Sudah mencecah 70 bilion nilai. Duit-duit inilah yang digunakan oleh tabung haji untuk dilaburkan, diniagakan. Kerana apa? Bila ada untung, sebahagian balik kepada pendeposit dalam bentuk hibah. Sebahagian yang lain kita bagi subsidi kepada jemaah haji. Sebab itu sepanjang 10 tahun, dah sampai 10 tahun, kos haji tiap-tiap tahun memang sentiasa meningkat. Macam tahun ini diisytiharkan kos sebenar haji 22,900. Tetapi sepanjang 10 tahun kita masih kekalkan 9,980. Sebab apa? Sebab subsidi kena diberikan setiap tahun. 100 juta, 150 juta, 200 juta. Macam mana cara? Kena melabur, kena berniaga. Itu namanya jana ekonomi umat Islam. Jadi tak betul kalau kata, oh jemaah tabung haji ni hanya nak jaga urusan haji. Tak betul. Jadi kalau kita faham matlamat ini, kita kena faham juga, bila nega, kena nega dalam pelbagai bentuk. Supaya dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau ekonomi jatuh, ada sektor yang untung, ada sektor yang rugi. Satu ketika, harga minyak jatuh merudum. Banyak company-company, syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri minyak dan gas rugi. Jadi tabung haji rugi dalam sektor itu. Harga mata wang pun jatuh, rugi. Tetapi kita juga ada hartanah di luar negara yang kita niaga. Dalam ringgit, bukan dalam ringgit Malaysia, dalam dolar, dalam pound, dalam Australian dollar. Sebab itulah, bila kita niaga, sepanjang kita tabung haji ditubuhkan, sampailah kerajaan BN kalah, tak pernah tabung haji merekodkan kita rugi. Dan kita mampu memberikan hibah kepada pendeposit tak kurang daripada 6.25% secara purata. Itu setelah ditolak zakat 2.5. Sebab apa? Sebab kita sentiasa pastikan ada untung. Kalau kerajaan PH kata kita tipu akaun, maknanya kita tipu jabatan audit negara. Jabatan audit negara pun kena bertanggungjawab. Sebab yang audit adalah jabatan audit negara.
Dan juga kita laporkan dan bentangkan dalam parlimen, kena diluluskan oleh parlimen. Sebab tabung haji ini adalah perbadanan, kena hantar semua laporan ke parlimen. Sepanjang tahun, sepanjang tahun, tiap tahun kita melaporkan. Tak ada pun pembangkang bising kata kita rugi. Kalau kali ini bila dia naik tiba-tiba rugi. Bukan saja rugi, pendeposit hanya dapat 1.25. Adik kakak, sebab itulah saya minta YB Mujahid terimalah pelawaan untuk kita berdialog. Bukan debat. Debat ni nak cari siapa menang, siapa kalah, siapa petah berkata. Saya tak saya debat dengan dia sebab dia memang hebat berdebat. Saya kata kita berdialog. Dia keluarkan hujah, keluarkan fakta, saya keluarkan fakta. Sebab dia tuduh macam-macam. Dia tuduh BN lah punca tabung haji rugi. Sedangkan rekod tak pernah rugi. Di mana hak kata rugi? Jadi kita berhak, rakyat berhak tahu, betul ke tak? Jadi kita nak dialog. Oh dia kata, tak perlu berdialog. Ini politik murahan. Dengan ratu transgender, dia panggil kopeh dialog. Dengan sajak cepat. Ini bukan sajak ni, Ashraf Wajidi je. Saya minta dialog je. Dia hantar YB Faiz Fadil. Saya dicabar oleh Faiz Fadil. Oh, kalau Dr. Ashraf berani, debat dengan saya. Jangan YB Mujahid. Saya bukan soal berani tak berani. Soalnya, bapa? Kenapa? Pengurusi yang jaga ikan nak berdebat, nak berdialog pasal tabung haji. Dia pengurusi LKIM. Kita nak bercakap berkenaan dengan tabung haji. Tak kena tu, betul ke tak? Jadi, saya bukannya angkuh nak berdebat dengan menteri je. Tak ada masalah. Kita berhujah, dialog. Nak panggil pengurusi tabung haji pun tak ada masalah. Sebab apa? Saya nak tanya satu persatu. Saya dah bagi soalan cepu mas, soalan bocor. Saya nak tanya, bila dia buat keputusan nak jual 110,000 hektar tanah milik TH Plantation, 110,000 hektar bersamaan 76% daripada tanah-tanah ladang milik orang Islam, milik pendeposit 9.4 juta. Berapa dijual? Pada harga yang begitu rendah. Setelah ditukar jurunilai. Ditukar jurunilai. Peringkat awal 2018, tanah-tanah ini dinilai pada 387 juta. Lepas tukar jurunilai, turun nilaian kepada 122 juta. Dijual kepada syarikat Sendian Berhad yang dimiliki oleh Lim. Kita bukan bercakap soal kenapa jual kepada bukan Islam, tidak. Bapa jual pada harga yang rendah 170 juta. Hilang 210 juta begitu saja. Ini tidak termasuk 10 bilion aset-aset hartanah tabung haji yang dijual awal lagi. Hotel kita di Bayang Lepas, hotel kita di Kedah, hotel kita di Sabah, hotel tabung haji di Sarawak, hotel kita di Kelana Jaya. Semua dah dijual. Dijual nilai 10 bilion. Dijual kepada Kementerian Kewangan. Syarikat Kementerian Kewangan. Dia jual ni adik kakak. Nak beli semula tak tahulah. Dan kena ingat, ini semua hartanah yang begitu bernilai. TRX. Masa kita beli dulu. TRX ni tanah di Tun Razak Exchange. Tengah-tengah Kuala Lumpur. TRX ni adik kakak, idea dulu Datuk Seri Najib buat TRX sebab kita nak bina pusat kewangan Islam antarabangsa. Saya dalam bidang kewangan Islam dulu. Sebelum saya ditarik oleh Datuk Seri Najib masuk dalam politik. Waktu dalam dunia kewangan Islam, saya dalam Bank Negara. Kita bincang panjang. Kenapa di Dubai ada Dubai Islamic Financial Center, DIFC. Bahrain, negeri kecil, ada Bahrain International Financial Center, Islamic Financial Center. Singapura pun ada. Di London ada Canary Wharf. Semua pusat kewangan. Tetapi kita, negara yang mempelopori idea Bank Islam. Negara pertama yang mempelopori idea Bank Islam, Malaysia. Bank Islam komersial pertama, Bank Islam 1983. Itu yang pertama. Kita menjadi pelopor.
Sampai hari ini kita masih lagi nombor 1 di dunia. Tetapi dari segi operasi, dari segi perniagaan, kita duduk bawah Singapura. Sebab apa? Sebab tak ada satu pusat. Idea itu diambil oleh kerajaan nak wujudkan TRX. Bila nak wujudkan dengan sendiri, harga hartanah TRX melambung. Waktu itu dicadangkan tabung haji beli pada harga 188 juta. Sebab apa? Sebab idea kerajaan dulu, jangan semuanya tanah besar nilainya di tengah-tengah Kuala Lumpur yang dianggap sebagai segitiga emas, habis semuanya kepada orang asing, orang lain. Mesti ada hartanah di tengah-tengah Kuala Lumpur itu dimiliki oleh orang Islam juga. Dan orang Islam jangan sore, biar institusi yang mewakili jutaan orang. Sebab bila tabung haji beli, dia mewakili 9.4 juta pendeposit. Betul ke tak? Tapi akhirnya, bila kerajaan PH menang, dia jual pada harga 400 juta. Oh, bagus tu, untung. Adik kakak, Lee Kuan Eng, yang cakap macam-macam dulu, kata TRX ini, rugi, tabung haji nak bail out, dia hantar pula Rafizi. Gimana ada Rafizi lah ni? Ha? Ada jumpa mana-mana Rafizi lah ni? Ha? Macam-macam formula dia kata dulu. Ada orang kata, oh Dr. Ashraf nak jadi macam Rafizi. Tobatlah home, saya tak saya jadi Rafizi. Sebab apa? Rafizi dulu, bila dia dedah pasal tabung haji, dia nak menjahanamkan tabung haji. Dia buat promosi. Semua pakat keluarkan deposit. Dia sendiri keluarkan duit daripada tabung haji. Saya dedahkan supaya mereka hentikan penjualan secara lambat. Saya minta tubuhkan RCI, Suruhanjaya Diraja. Alhamdulillah, Muafakat Nasional buat kali pertama, pemimpin UMNO dan PAS keluarkan kenyataan bersama atas nama Muafakat Nasional, desak Kerajaan Pakatan Harapan tunaikan janji manifesto 100 hari. Kononnya nak tubuhkan RCI, siasat skandal tabung haji. Pelik ke tak? Orang yang kena tuduh minta disiasat. Semuanya orang yang tuduh nak siasat. Ini orang yang kena tuduh nak siasat. Maknanya, rakyat berhak tahu kedudukan sebenar. Jadi kita minta untuk selesaikan isu tabung haji, kerana tabung haji ini mahal harganya untuk orang Islam. Betul atau tidak? Dan saya tak pernah sebut kepada pendeposit pakat keluar. Kalau ada orang tanya saya, wajarkah kita keluarkan? Jangan. Sebab kalau kita keluarkan, tabung haji runtuh. Kalau tabung haji runtuh, itulah institusi mewakili orang Islam. Betul atau tidak? Sebab itulah kita minta, janganlah jual. Ini dah jual. Lee Kuan Eng boleh muka tak malu, dirasmikan. TRX hot tak siap pun lagi. Pecah tanah. Berapa kali pecah tanah pun tak tahu. Tapi bila dia pergi ke TRX, dia kata apa? Oh, ini adalah aset yang paling bernilai buat negara pada hari ini. Kita jangkakan nilai hartanah di TRX ini akan melebihi 20 bilion. Adik kakak, itulah sebab masa kita geger dulu, Rafizi kata kita beli tabung haji beli TRX sebab nak bail out, nak selamatkan TRX. Pada hakikatnya, kita dah buat dah unjuran. Kalau siap saja bangunan di TRX, harga kita boleh makan duit sewa saja. Duit sewa yang bernilai puluhan dan ratusan juta itu cukup untuk membiayai orang nak pergi haji subsidi, untuk bagi hibah yang tinggi. Adik kakak, sebab itulah kita minta supaya hentikan jualan lambak ini. Satu persatu aset umat Islam sedang dijarah. Petronas lo ni tak ada duit dah. Sebab apa? Sebab awal lagi dia ambil 82 bilion daripada Petronas. Kita ingatkan 82 bilion, bagilah kepada rakyat. Bagi dalam bentuk BRIM ke, bagi bentuk macam-macam. Rupanya nak bayar balik duit GST, toke-toke. Yang mana custom pun tak sahkan lagi. Sah ataupun tidak klaim-klaim ni. Tetapi akhirnya kita boleh tengok apa yang berlaku. Sebab itulah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada pilihan. Pilihan kita adalah untuk kembali berkuasa. Kembali berkuasa bukan hanya sekadar nak jadi menteri. Bukan nak jadi timbalan menteri.
tetapi untuk mengembalikan dan memelihara asas-asas struktur yang kuat yang telah membangunkan negara selama ini. Dan untuk kita berkuasa semula, untuk kita jaga agama, jaga bangsa kita, jaga negara. Bila kata bangsa, bukan Melayu saja, kita jaga semua. Sebab itu kita tidak pernah, bila kita bicara antara UMNO dan PAS, Datuk Tuan Ibrahim pengurusi bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan dalam jawatan kuasa induk perundingan UMNO PAS. Saya salah seorang daripada anggota mewakili UMNO. Kita pula tubuhkan pula jawatan kuasa teknikal. Daripada sebelah orang UMNO, sebelah orang PAS, kita pilih 5 UMNO, 5 PAS. Duduk dalam jawatan kuasa teknikal. Lah ni kita dah putuskan kita akan musyarat 2 minggu sekali. Jawatan kuasa teknikal pun kena musyarat tiap-tiap minggu lepas pada ni. Sebab apa? Sebab kita bukan bincang soal siapa nak jadi menteri. Jangan risau, Datuk Tuan. Saya tak akan minta nak jadi menteri agama. Tapi kalau orang bagi pilihan, kalau Perdana Menteri waktu tu tanya, Ashraf nak jadi menteri apa? Saya nak jadi menteri pertahanan. Sebab apa? Saya lah ni confident nak jadi menteri pertahanan. Kalau setakat elephant fight with elephant, grass will suffer, saya rasa saya boleh catch up juga lebih pada tu. Ini gua ya, tak ada. Kita tak pernah bincang soal siapa jadi menteri mana, timbalan menteri mana, Perdana Menteri ke timbalan Perdana Menteri. Daripada awal, Datuk Tuan Ibrahim boleh mengesahkan. Daripada awal bila kita bincang soal menjaga agama kita. UMNO dan PAS puluhan tahun kita bersengketa. Kita berbalah. Bila berbalah, bersengketa, kadang-kadang bila kita fikir balik, tak jelas pun buat apa kita balah ni. UMNO kata UMNO lebih Islam. PAS pun kata dia lebih Islam pada UMNO. Tapi bila cek balik, dua-dua pun mazhab sama aja. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak ada rasanya PAS Wahabi ke, Syiah ke, UMNO ni Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada. Dua-dua sama aja. Baca Quran pun sama. Saya tak aja dengar lagi Tuan Guru Datuk Tuan Ibrahim baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Betul, tapi itu imalah, baca orang lain. Kita tidak, kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Betul tak? Baca Quran pun hak tula, menghadap Kaabah yang sama, tapi mungkin kita berbeza dari segi pendekatan kita, orientasi kita. Ada benda hak PAS setuju, ada benda UMNO tak setuju, ada benda UMNO setuju, PAS tak setuju, tak apa. Lah ni kita kena duduk bersama. Sebab apa? Sebab kita bekerjasama ini bukan kerana pangkat, bukan kerana kuasa, bukan kerana hanya sekadar nak jatuhkan PH. Tetapi ini adalah tuntutan agama, tuntutan Allah. Tadi Ustaz Ahmad Dasuki pun baca ayat yang penting untuk kita hayati. Setiap kali ceramah muafakat nasional, ayat ini kena sebatikan dalam diri kita. Surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Kita bekerja sama atas tali Allah, hablullah, bukan sebab lain. Kalau sebab lain, jangan harap pemuafakatan kita akan kekal. Lepas pilihan raya, kalau ditakdirkan menang sekalipun, kita balas semula, pecah semula. Betul atau tidak? Sebab berebut pula. Siapa nak jadi Tok Wakil Kubaikrian? Siapa nak jadi Tok Wakil Temerloh? Siapa nak jadi adun tu, adun ini? Kita akan balas semula. Tapi kalau kita jelas, Allah dah pertontonkan kita di depan mata, kerosakan demi kerosakan, kemudaratan demi kemudaratan, tak khabar lagi. Allah dah sebut dalam Quran, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasulnya. Jangan kamu balah, jangan kamu berpecah. Bila dia kamu balah, akan hilang kekuatan pada kamu dan kamu akan menjadi lemah. Ini yang berlaku. Adik kakak, ini bukan baru. Andalusia 800 tahun meretah.
Eropah hampir 2/3 berpusat di Sepanyol. Boleh jatuh. Bukan kerana musuh kuat. Tapi sama-sama Islam berbalah. Sama-sama Islam bersengketa. Puak Islam ni cuba ambil pertolongan daripada Kristian. Puak lain pun cuba ambil pertolongan daripada Kristian. Walhatu hayat dah. Dari suratul Qalam. Allah kata apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Sampai ayat ke-7 Allah kata fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Jangan kamu percaya, fala tuti'il mukazzibin, jangan kamu percaya kepada pendusta agama di kalangan orang kafir. Semua mufassirin tafsirkan fala tuti'il mukazzibin. Kadzibin ini adalah di kalangan orang kafir yang tidak ada iman. Jangan percaya kepada mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka nak kamu lihat seolah-olah mereka berkompromi dengan kamu. Dan mereka pun akan berkompromi dengan kamu. Kamu berkompromi dengan mereka, kami akan berkompromi dengan kamu. Tetapi hakikatnya Tuhan kata apa? Mereka ini pendusta agama. Kita pergi panggil, kita sanggup minta tolong kepada orang lain untuk kita balas sama sendiri, perai sama sendiri, pecah sama sendiri, akhirnya jatuh kerajaan Andalusia. Banyak sekali peringatan-peringatan Allah. Sebab itulah adik kakak, kita tidak ada pilihan, kita kena bersama. Bila bersama ini biasalah, walaupun dah lebih 800 program Muafakat Nasional di peringkat sekretariat, kita bila dalam rekod kita lebih daripada 800 program. Di Jerantuk ini saya dah 3 kali Muafakat Nasional. Di tempat lain kadang-kadang dah sampai 10 kali. Satu bahagian, satu kawasan, satu parlimen, DUN pula, satu negeri, semua lebih 800. Kita sign pula piagam pada 14 September dengan penuh rasa hibah, sedih, ramai yang menitiskan air mata. Sebab apa? Puluhan tahun kita berbalah. Laki bini boleh bercerai, tak pergi mari. Masjid Balasah kalau di Kelantan, Balasah banyak betul. Satu masjid tapi keliling ada 5 naik Balasah satu kampung. Sebab apa? Ini Balasah UMNO, tu Balasah PAH. Ya? Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi alhamdulillah, bila Allah jadikan kepada kita, pertontonkan kepada kita apa yang berlaku, akhirnya kita harus sedar bahawa tidak selamanya kita harus begini. Kita harus bersama kembali. Tapi kena ingat, dalam keadaan kita bersama ini, ada orang cokek, ada orang cocok, ada orang yang cuba menghasut. Ada orang yang cuba mencetuskan keraguan. Baru-baru ini, di kalangan pimpinan, sampailah kepada ahli pelbagai peringkat, mula was-was. Sebab apa? Oh, PAS ni akan buat kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Nak tinggalkan Muafakat Nasional. Hak mana, hak tak berapa sangat dengan Muafakat Nasional ni, ada juga. Bukan mudah. Dalam UMNO ni bukan semua setuju. Ada juga yang tak setuju. Itu biasa. Dah puluhan tahun balah. PAH pun serupa juga rasanya. Orang UMNO lah saya tak tahulah orang PAH. Tapi orang UMNO ada tak percaya. Dia mari jumpa saya. Itulah Ashraf. Rakyat dah. Orang PAH ni tak boleh percaya. Dia tikai belakang kita pula ni. Saya kata tunggu dulu. Jangan cepat mudah percaya. Tak care lah PAH nak meninggalkan UMNO, bubar Muafakat Nasional, pergi kepada Tok Nye kita PM ke-7. Kita kena dengarlah dulu. Bicara dulu. Mesti ada strategi-strategi politik di peringkat orang atas. Waktu saya sebut tadi dalam perjumpaan saya dengan pimpinan-pimpinan UMNO Jerantuk tadi, saya kata dalam mana-mana jemaah, organisasi kena ada 2 prinsip penting. Kena ada thiqah, kepercayaan kepada pemimpin, dan kena ada wala', kesetiaan. Thiqah, kepercayaan dan kesetiaan ini bukan bermakna kita beri kesetiaan membuta tuli. Ataupun kepercayaan kita tanpa ada sempadan. Tidak. Mesti ada batasan. Mesti ada sebab bila pemimpin kita memikirkan sesuatu. Tetapi tidak sampai kita akan memutuskan hubungan antara satu sama lain. Sebabnya saya rasa UMNO dengan PAS, kan? Bukan saya rasa, memang confirm. Dalam Muafakat Nasional kita kata kita akan memperkasakan Muafakat Nasional. Tak kira kita dah buat macam-macam program.
Tubik air mata banyak dah dekat PWTC tu. Tuan guru, dia kata dia tak rajin pijak PWTC. Ustaz Idris kata, dia masuk lift pun dia rasa, hebat UMNO ni. Bak lift lah. Sebab kita orang UMNO biasa ada lift tu. Tapi, itulah kata, orang UMNO ada hebat dia tersendiri, tapi ada kelemahan dia. Orang PAS pun ada hebat dia tersendiri, ada kelemahan. Tetapi kekuatan UMNO dengan muafakat nasional boleh menampung kelemahan PAS. Kekuatan PAS boleh menampung kelemahan UMNO. Bersama kita, insya-Allah saya yakin kita boleh membangunkan dan membina sebuah kerajaan yang jauh lebih baik daripada Pakatan Harapan. Betul atau tidak? Insya-Allah. Insya-Allah. Tapi jangan mudah melatah bila kena hasut. Bila ada orang coket. Bila ada orang yang cuba mengadu domba. Sebab itulah ayat yang saya baca tadi dan Ustaz Duzuki baca tadi, ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab kenapa diturunkan. Ayat itu sebenarnya bila Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah kata sebab peristiwa yang berlaku, sebab-sebab diturunkan ayat ini, Allah turunkan sebab apa? Sebab Aus dan Khazraj yang telah pun disatukan oleh Nabi SAW menjadi kekuatan umat Islam di Madinah. Tiba-tiba waktu Nabi masih hidup, orang Yahudi hantar pemuda-pemuda pergi cuba adu domba. Pergi kepada Aus, cuba ceritakan peristiwa peperangan Bu'ath. Ceritakan macam mana apa Khazraj tak buat kepada Aus. Cerita pula kepada Khazraj apa Aus tak buat kepada Khazraj. Hampir-hampir Aus dan Khazraj nak menghunuskan senjata untuk berperang semula. Berita itu sampai kepada Nabi, turun ayat ini, Nabi baca dan Nabi sebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ingatlah akan nikmat Allah. Ketika kamu dulunya bermusuh-musuhan, Allah satukan hati-hati kamu. Dan Allah jadikan kamu ini bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan Allah lah yang telah menarik kamu, menyelamatkan kamu daripada jurang api neraka. Tokelah lepas kamu sudah bersatu ini, kamu dah pakat, Allah dah satukan hati-hati kamu, kamu nak kembali kepada api neraka. Ini adalah peringatan Allah kepada kita. Sebab itu adik kakak, insya-Allah saya yakin kalau kita istiqamah dengan perjuangan kita, UMNO dan PAS, kita bermuafakat kerana Islam, kerana nak jaga agama, nak jaga bangsa, nak jaga negara, insya-Allah Allah akan berkati kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan rahmatnya kepada hubungan muafakat kita. Dan insya-Allah dengan muafakat ini kita akan kembali ke Putrajaya secara bersama untuk mengembalikan maruah Islam, memelihara agama kita, umat kita, rakyat secara keseluruhannya tanpa mengira agama, bangsa dan negara. Takbir! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk Ashraf Hajri Dasuki di atas penerangan yang panjang lebar, yang saya kira kita mendapat maklumat yang tepat berkenaan dengan khasnya yang disebut berkenaan dengan tabur haji tadi. Baik, di sini ada beberapa pengumuman tuan-tuan. Pertama sekali, kunci kereta. Mana kunci dia? Hilang. Kunci kereta ni Pro 2. Kalau tak ambil, kita buat jawatan bertuah. Ada? Nasib baik. Sila ambil kat depan ni. Kemudian kita ada di masjid sana, kita ada buka satu kaunter untuk daftar pengundi baru. Jadi siapa-siapa yang belum daftar pengundi baru, bagi pihak yang akan datang, sila buat demikian. Allah Akbar. Takbir. Jadi ada kaunter di belakang sana untuk daftar pengundi baru SPR. Baik, kemudian kita ada dana pembinaan masjid kampung
Mentara Baru, Merapuh. Jauh ni. Di belakang sana. Dan juga dana pembinaan pasti Istiqamah Kampung Teluk Gunung, Merapuh. Mana tuan dia? Tak nampak? Tuan ni. Kena balik tak? Ada dia buka tabung tu. Kita boleh sumbang lah ke tabung dana pembinaan masjid Kampung Mentara Baru Merapuh. Dia kalau dalam Dun Pulau Tawa, Toki ada sini. Ya, tapi Dun lain. Jadi tak boleh lah. Kemudian dana pasti Istiqamah. Dan lagi tuan-tuan, program yang kita nak buat pada 22 Februari 22 Februari ni kita ada satu kahwin perdana, kahwin ramai-ramai. Anjuran PAS Jerantut. Jadi tuan-tuan dijemput hadir ke lokasi tersebut pada hari Sabtu. Hari Sabtu 22 hari bulan bermula pukul 11 pagi. Jemput hadir semua yang di depan ni, kita dah hantar kad dan semua yang hadir lah. Pakat mari ramai-ramai insya-Allah Kita buat hari tu sebagai seramai 9 pasangan insya-Allah. 9 pasangan. Kemudian ada program pentas pemuda muafakat nasional peringkat negeri Pahang yang Datuk Ashraf sebut tadi. Di peringkat negeri Pahang, pemuda PAS dan pemuda UMNO memperkukuhkan muafakat nasional pada 22 Februari. Kehadirannya Yang Berhormat Ustaz Zakwan Ahmad Badardin, Ketua Pemuda PAS Pahang, Saudara Muhammad Farid Muhammad Noor, Ketua Pemuda UMNO Pahang. Saudara Farid. Farid ada sini. Kemudian Saudara Wong Zi Siang, Ketua Pemuda MCA Pahang. Saudara Karti Kasen Datuk Murugiah, Ketua Pemuda MIC Pahang. Saudara Balendran Barasubramaniam, Ketua Pemuda DHPP Pahang. Jadi program ni 22 Februari di Komplek Al-Makmur Kerdau. Siang ke malam? Malam Okay, itu salah satu contoh kita memperkukuhkan muafakat nasional. Peringkat negeri Pahang dengan dikemaskinikan di peringkat pemuda, alhamdulillah. Itu belum wanita lagi. Datuk Siti Hajar, dia Ketua Wanita UMNO Pahang, ada perancangan insya-Allah. Kita tunggu perancangan pada mereka. Baik, akhirnya kita menjemput yang bahagia, yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuaman selaku Timbalan Presiden PAS merangkap Ahli Parlimen Kubang Krian untuk memberikan ceramahnya dan juga melancarkan derma. Jadi tuan-tuan bolehlah seluk-seluk poket tu, kanan kiri, beri belaka. InsyaAllah. Makan banyak tadi? Dah. Makan banyak dah. Derma RM1 tak jadi. Ada banyak sikit malam ni. Dengan segala hormatnya silakan. Takbir. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Yang dihormati Saudara Yohanis selaku pengurusi majlis yang juga untuk PAS kawasan Jerantut. Yang bahagia sahabat saya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih mari kampung Batu Balai. Mungkin dia tak terfikir satu hari sampai kampung ni. Alhamdulillah. Yang bahagia, yang berhormat Saudara Zuridan Daud, Ketua dan Ulama PAS Negeri, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Damak. Di Batu Balai ni masuk Dun Damak untuk makluman Ashraf Wajdi. Yang saya hormati Datuk Nazri, Datuk Haji Nazri Ngah selaku Ketua UMNO Bahagian Jerantut, Esko Kerajaan Negeri. Saya duk perhati juga, biasa Esko ni dia bucak, dia bagi peruntukan. Tapi dia basic dengan saya tadi, yang tu kita bagi belakang-belakang lah, insyaAllah. Dan yang juga ahli Dewan Negeri Dun Pulau Tawa, Datuk Ridwan Mansur, naik Ketua UMNO Bahagian Jerantut. Datuk Siti Hajar Abdul Mubin, Ketua Wanita UMNO Negeri Pahang, yang juga kebetulan beliau ni juga Ketua UMNO Jerantut. Yang bahagia Ustaz No'man, Ketua Pemuda PAS Kawasan. Yang bahagia Encik Faisal Jamlos, Ketua Pemuda
UMNO bahagian Jerantut, seluruh ahli tangkuasa PAS kawasan, ahli tangkuasa UMNO bahagian, seluruh urustia kepada program kita pada malam ini, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila diberitahu kita nak buat ceramah di Batu Balai, saya dah terfikir mimpi ke ni? Sebab tak pernah kita fikir ceramah muafakat nasional PAS dengan UMNO nak buat di Batu Balai. Ya. Sebab Batu Balai pun jarang ada ceramah. Ya. Yang kedua, maklumlah dia bukanlah bandar sangat. Ya. Kawasan kampung. Alhamdulillah. Saya tanya urus dia berapa ekor lembu sembelih, dia kata 2 ekor. Saya kata cukup ke 2? Dia kata tak cukup, kita standby lagi seekor lagi. Ya. Alhamdulillah. Orang Batu Balai ni banyak lembu. Ya. Tuan-tuan semua, bukan saja kita